Buletin 1.30 7 November, saya Adin Hussein. Tajuk utama tengah hari ini, siapa Ketua Menteri Sabah yang sah diumum petang ini? Juga, bekas Gubernur Bank Negara disoal siasat SPRM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu akan mengumumkan keputusan berhubung pertikaian jawatan Ketua Menteri Sabah yang difailkan oleh Tan Sri Musa Aman hari ini. Keputusan itu penting kerana ia akan mengetahui siapa Ketua Menteri yang sah serta turut berkait rapat dengan kedudukan kerajaan negeri. Dan untuk perkembangan terkini, kita bersama rakan setugas Gloria James di Kota Kinabalu. Gloria, silakan. Persoalan siapakah Ketua Menteri Sabah yang sah bakal diketahui sebentar sahaja lagi, dan ketika ini kami masih lagi menantikan keputusan yang akan dibuat oleh Hakim Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu Datuk Yu Jen Ki berhubung keputusan pertikaian jawatan yang difailkan bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman, yang mana sebelum ini Datuk Jen Ki juga telah selesai mendengar hujah daripada kedua-dua pihak iaitu plaintiff dan juga defendant berhubung kes itu pada 25 Oktober yang lalu, dan beliau dijadualkan akan mengumumkan keputusan berhubung kes itu pada jam 2.30 petang ini, yang mana jika dilihat semula kronologi kes, Tan Sri Musa Aman pada Jun lalu telah memfailkan saman terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johar Mahiruddin dan juga Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal berkaitan isu pelantikan Ketua Menteri bagi mendapat pengisytiharaan bahawa Tan Sri Musa kekal sebagai Ketua Menteri yang sah mengikut undang-undang, dan beliau juga mendakwa Datuk Seri Muhammad Syafiee sebagai Ketua Menteri adalah tidak sah dari sisi undang-undang dan juga tidak mengikut perlembagaan Kerajaan Negeri Sabah. Dan dalam prosiding hari ini juga Tan Sri Musa Aman diwakili oleh dua peguam utamanya iaitu Tengku Fuad Ahmad dan juga S. Vanu Gopal, manakala Peguam Besar Negeri Datuk Zaleha Ros Pandin mewakili Tun Johar, dan Peguam Datuk Douglas Lin pula mewakili Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal. Dan pelbagai hujah dan fakta juga telah diutarakan barisan peguam terbabit berdasarkan Perlembagaan Negeri Sabah. Dan dalam prosiding hari ini juga Tan Sri Musa Aman 67 tahun dijangka akan datang ke mahkamah petang ini selepas tiba daripada Kuala Lumpur kira-kira 12:15 tengah hari tadi. Dan apa yang dapat saya gambarkan ketika ini di kawasan sekitar mahkamah kini dikawal begitu ketat, dan juga sekitar pusat pentadbiran Kerajaan Negeri Sabah PPNS, yang mana ia menempatkan pejabat Ketua Menteri Sabah turut dikawal ketat oleh anggota pasukan keselamatan bagi mengelakkan sebarang kekecohan ataupun kejadian yang tidak diingini daripada berlaku. Dan saya kira itu saja yang dapat saya laporkan untuk masa ini. Sebarang perkembangan akan saya laporkan dari semasa ke semasa. Kembali semula kepada rakan setugas di Sri Pentas. Terima kasih Gloria untuk laporan anda di sana. Baik, bekas Gubernur Bank Negara BNM Tan Sri Muhammad Ibrahim disoal siasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung pembelian tanah oleh Kementerian Kewangan bernilai RM2 bilion Januari lalu. Sebuah portal berita yang memetik sumber SPRM memaklumkan beberapa pegawai BNM juga disoal siasat mengenai pembelian tanah seluas 55.79 ekar dikenali sebagai Lot 41. Difahamkan Tan Sri Muhammad telah disoal siasat beberapa kali. SPRM juga telah mengambil kenyataan beberapa orang pegawai BNM. Siasatan SPRM menjurus kepada penjualan tanah dan mengenai sama ada jualan itu dilakukan dengan cara yang betul.
itu bergantung kepada siasatan Bank Pusat itu sendiri. Tan Sri Muhammad menawarkan diri untuk meletak jawatan Jun lalu selepas berkhidmat lebih 2 tahun meskipun tempoh perkhidmatannya masih berbaki 3 tahun lagi. Beliau menafikan membantu kerajaan BN membayar balik hutang One Malaysia Development Berhad 1MDB dan mendakwa tidak mempunyai kawalan ke atas bagaimana kerajaan terdahulu membelanjakan hasil daripada jualan plot tanah berkenaan. BNM berkata ia memperoleh tanah itu yang terletak bersebelahan Kompleks Sasana Kijang di Kuala Lumpur bagi menempatkan semula Universiti Kewangan Islam Global dan Akademi Pendidikan Syariah Antarabangsa untuk kewangan Islam. Bekas pengarah bahagian visa dan permit Jabatan Imigresen Malaysia bergelar Datuk dibebaskan dari tahanan reman oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selepas tempoh tahanan reman terhadapnya tamat hari ini. Turut dibebaskan atas jaminan SPRM seorang pemandu bahagian korporat dari jabatan yang sama di Mahkamah Putrajaya pagi tadi. Dalam pada itu, tempoh reman seorang lagi suspek kerana di bahagian visa, pas dan permit Jabatan Imigresen disambung 2 hari lagi sehingga Jumaat ini. Kesemua perintah itu dikeluarkan oleh Magistrate Khair Nizam Jemari. Ketiga-tiga individu itu ditahan SPRM Khamis lalu bagi siasatan kes penerimaan rasuah daripada ejen yang menguruskan PAS Lawatan Sosial membabitkan nilai jutaan ringgit. Ia sebagai balasan untuk memudahkan kelulusan permohonan PAS Lawatan Sosial daripada Imigresen. Kesemua mereka direman selama 7 hari. 3 pusat pemindahan sementara dibuka di Selangor bagi menempatkan mangsa yang terjejas akibat banjir kilat berikutan hujan lebat sejak petang semalam. Smart Selangor Command Center SSCC dalam satu kenyataan memaklumkan antara kawasan yang terjejas akibat banjir ialah di Klang, Kuala Selangor dan Kuala Langat membabitkan 107 mangsa. Setakat 6.40 pagi tadi, 41 penduduk membabitkan 12 keluarga dipindahkan ke pusat pemindahan sementara di Dewan Majlis Daerah Kuala Selangor, Desa Coalfields. Selangor Sekolah Menengah Kebangsaan Meru pula menempatkan 49 mangsa membabitkan 13 keluarga. Manakala 17 penduduk daripada 5 keluarga ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Teluk Gong. Paras air laut di beberapa lokasi di daerah Klang mencecah ketinggian 5.4 meter namun keadaan masih terkawal berikutan fenomena air pasang hari ini. Ketua Bomba dan Penyelamat Zon Klang, Samsul Ma'rif Saibani berkata pemantauan dibuat dari jam 4 pagi hingga 6.30 pagi dengan paras tertinggi direkodkan pada jam 5.35 pagi dengan ketinggian 5.4 meter. SSCC akan terus memantau dan membuat tindakan susulan serta menyampaikan maklumat terkini dari semasa ke semasa kepada penduduk. Sementara itu, di Terengganu, banjir yang melanda daerah Dungun sejak semalam kini pulih sepenuhnya. Pusat pemindahan banjir Dewan Sivik Kampung Seberang Pintasan yang menempatkan 42 mangsa daripada 12 keluarga ditutup jam 10 pagi tadi. Tinjauan kru kami di Kampung Temiang dan Kampung Kubang Putat mendapati banjir yang menggenangi rumah penduduk hampir 1 meter semalam surut sepenuhnya. Cuaca baik hari ini turut mendorong kepada situasi itu. Semua mangsa sudah pun pulang bagi membersihkan rumah masing-masing. Kegembiraan mereka pantas bertukar sedih apabila melihatkan banyak barang-barang yang rosak. Dia marilah benda teliti lagi ya kawasan ni sebab ke Salirang ke Dok Sepuna ke ataupun mana-manalah sebab tiap-tiap tahun ni kena gini. Saya pun bukan ada duit kan, kalau ada barang rosak gobok-gobok kena ganti . Semalam yang di-Pertua Majlis Daerah Dungun Osman A. Bakar berjanji untuk menyelesaikan masalah sistem peparitan di kedua kampung itu. Katanya penduduk perlu bersedia dengan banjir fasa kedua. Dalam pada itu, lebih 1,000 penduduk di tebing Sungai Golok, Rantau Panjang, Kelantan bimbang ekoran paras air naik mendadak ekoran hujan lebat sejak 3 hari lalu. Dakwa mereka keadaan berpunca akibat pembinaan tembok penahan banjir di tebing negara jiran sejak awal tahun ini. Menurut penduduk, lazimnya hujan dalam tempoh 2 atau 3 hari tidak menyebabkan air sungai itu naik mendadak sebagaimana kini. Mau dia tak pindah. Duduk sini 40 tahun dah tak ada pindah. Tapi kalau air naik tinggi lagi? Tinggi lagi. Kena pindah. Kalau naik tinggi. 3 meter, 4 meter. Takutnya naik 10 meter.
Tergelar rantau panjang. Pekan Rantau Panjang kini berdepan risiko banjir yang lebih besar selepas Thailand membina tembok penahan banjir di tebing Sungai Golok. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Kelantan menjangka paras air Sungai Golok boleh meningkat lebih 1 meter dengan adanya tebing konkrit itu. Mengikut statistik dari Jabatan Parit dan Saliran JPS Kelantan setakat jam 12.30 hari tadi, bacaan air Sungai Golok di Rantau Panjang Pasir Mas semakin menghampiri tahap amaran iaitu 7.74 meter. Tahap amaran ialah 8 meter. Di stesen Jenub di Tanah Merah, paras air ialah 18.96 meter. Tahap amaran ialah 22.50 meter. Di stesen Kuala Jambu di Tumpat, bacaan yang dicatatkan ialah 1.02 meter berbanding tahap amaran 2.30 meter. Kerana kedudukannya yang agak lebar dan panjang, JPS Kelantan mempunyai 3 stesen pemantau di sepanjang Sungai Golok. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa kawasan perairan di seluruh negara. Antara kawasan perairan terbabit di Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Kelantan, Terengganu dan Sarawak. Keadaan itu boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter. Angin kencang timur laut dengan kelajuan 40 hingga 50 km sejam turut dijangka berlaku di kawasan perairan Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor Timur, Sarawak dan Barat Sabah. Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk aktiviti nelayan dan perkhidmatan feri. Kawasan terbabit turut terdedah kepada kejadian kenaikan paras air laut. Kita ke laporan Detik Niaga. Perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China diharap dapat memberi manfaat kepada Malaysia dari segi peluang ekonomi walaupun secara umumnya ia membawa lebih banyak kesan negatif. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata kenaikan kos produk China di Amerika Syarikat membolehkan syarikat berkaitan China berpindah ke lokasi lain seperti di Malaysia yang tidak tertakluk kepada sekatan Amerika Syarikat. We see this trade war as a very negative thing. We hope that they will come around to understanding that trade wars does not solve any problem. It creates a lot of problem and it undermines the economy not only of the countries concerned but of the whole world. Perdana Menteri berkata demikian pada sesi dialog persidangan bersama ke-36 Persatuan Ekonomi Jepun Malaysia Jamaica, Persatuan Ekonomi Malaysia Jepun Majeka serta program Forum Perniagaan Malaysia di Tokyo. Beliau turut berharap lebih banyak usaha sama antara perusahaan kecil dan sederhana PKS Malaysia dan Jepun dilakukan walaupun menyedari kekangan yang dihadapi oleh kedua-dua pihak. Belanjawan 2019 yang memfokuskan ke arah memupuk budaya negara keusahawanan disambut baik oleh Persatuan Peniaga Tempatan. Ini kerana ia akan meningkatkan pendapatan golongan rendah dan sederhana selain membuka peluang pekerjaan terutamanya melalui perkembangan teknologi yang banyak digunakan golongan muda. Dengan adanya insentif yang diberikan dan juga galakkan dari segi dasar, terutama menjurus pada ekonomi digital dan juga peluang-peluang perniagaan baru, saya kira ini akan memberi harapan baru kepada generasi muda khususnya. Katanya melalui insentif dan sokongan yang diberikan akan menggalakkan golongan peniaga sedia ada untuk lebih berani melebarkan perniagaan mereka ke peringkat lebih tinggi. Pada masa sama menyokong orang ramai terutama belia yang ingin memulakan perniagaan. Institut Keusahawanan Negara Berhad INSCAN yakin modul program latihan keusahawanan yang ditawarkan mampu meningkatkan lebih 10% pendapatan para pesertanya tahun ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Muhammad Firdaus Azharuddin, ini kerana modul latihan INSCAN lebih berbentuk platform media sosial dan aliran kewangan usahawan dipantau oleh syarikat besar yang berjaya. INSCAN injects some training that we think the entrepreneurs require. For example, social media marketing for their business. And the third part, which is the most important, the industry player then goes in to audit and
check on the businesses. Okay, and all throughout the program, as they enter the program, we clock what is their revenue. Beliau berkata kepada media baru-baru ini semasa sidang akhbar mengenai penganjuran persidangan pemasaran global 2018 yang akan berlangsung besok. Jelas Firdaus, pihaknya mengenal pasti 325 daripada 500 syarikat yang menyertai program latihan InScam telah berjaya meningkatkan 10% pendapatan syarikat mereka tahun lalu. Sehubungan itu, pihaknya akan terus menawarkan latihan yang lebih dinamik dan berkesan supaya usahawan tempatan terus mampu berdaya saing seiring perubahan era globalisasi. Seorang anggota polis berpangkat korporal mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 3 pertuduhan meminta dan memperoleh suapan wang berjumlah RM33,400 berhubung sindiket dokumen perjalanan palsu. Tertuduh Abu Bakar Gembor, 45 tahun, membuat pengakuan itu selepas kesemua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi. Mengikut pertuduhan pertama, suspek yang bertugas di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Daerah Brickfields meminta suapan wang berjumlah RM30,000 daripada seorang lelaki, Lu Kui Fa, 44 tahun. Ia sebagai dorongan untuk melepaskan dirinya dengan seorang lagi lelaki, Chung Yo Min, 29 tahun, yang ditangkap kerana disyaki terlibat dalam aktiviti sindiket pemalsuan pasport, permit, visa dan cap perjalanan keluar masuk warga asing. Pertuduhan kedua, suspek didakwa memperoleh wang berjumlah RM3,000 daripada Kuifa atas perbuatan sama. Sementara pertuduhan ketiga, tertuduh didakwa memperoleh suapan RM400 daripada individu sama sebagai upah kerana telah memulangkan kunci kereta Toyota Vios kepada individu itu. Ketiga-tiga perbuatan itu didakwa dilakukan di antara 18 Ogos hingga 29 Ogos tahun lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 16(a)(b) dan Seksyen 17(a) Akta SPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24(1) Akta sama. Sebagai kesalahan, penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000, mana yang lebih tinggi. Hakim Azra Alwi membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 bagi ketiga-tiga pertuduhan dengan seorang penjamin serta pasport perlu diserahkan kepada mahkamah sehingga kes selesai. 17 Disember sebutan semula kes.